Nurul Hanis lagi join balik. Okay, kita dah ada 71 orang. Okey, Wardah nak nombor telefon cikgu Okey, cikgu bagi sekarang lah. Yang belum ada nombor telefon cikgu tu boleh ambil dekat chat box tu cikgu. Cikgu letak kat situ. Okey, 012-983-9469. Yang belum ada nombor telefon cikgu boleh save yang tu sekarang. Alright. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera anak-anak pelajar tingkatan 5 serta rakan-rakan guru sekalian. Okay. Malam ni kita jumpa lagi setelah minggu lepas kita tunda. Semua sedang menghadapi peperiksaan kan? Dan juga ujian tilawah Al-Quran, ujian lisan apa semua. Dah selesai dah semua? Semua dah okey kah? Dah habis dah? Dah. Okey kah? Okey. Okey, Alhamdulillah. Jadi minggu depan akan start balik lah dengan paper kan? Sampai bila? Sampai bila? 9 bulan 12. Sampai hari last sekolah. Lepas tu cuti pula 3 minggu. Kan. Okay, so malam ni cikgu akan bagi latihan sains ulang kaji. Kita akan bincang sama-sama. Jadi ada banyak juga soalan ni kalau ikut. Harap-harap kita sempat jawab semua nah. Okay, so cikgu akan teruskan dengan soalan yang pertama. Okay, soalan yang pertama semua nampak tak skrin yang cikgu tunjuk ni? Nampak tak? Jelas tak? Jelas. Okay, jelas Okey. Jelas. Yang ni adalah soalan bahagian A nah. Soalan bahagian A, Rajah 2.1 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji kesan pemindahan tekanan oleh cecair dalam suatu sistem hidrolik. Okey. Ada lagi tu nak masuk. Ada lagi. Okey. Dalam satu sistem hidrolik, jadi satu bongkah logam diletakkan di atas omboh besar. Kalau kita tengok gambar ni ada dua omboh kiri dengan kanan. Hak besar belah mana? Belah kiri ke belah kanan? Hak besar. Belah mana omboh hak besar? Kiri ke kanan? Orang lain sengak pun tak kenal dah. Hak besar dengan kecil. Yang kiri besar. Yang kanan ni? Kecil kan? Jadi ada dua omboh kat situ. Beberapa pemberat 10 gram diletakkan satu persatu di atas omboh kecil sehingga kedua-dua omboh berada pada aras yang sama. Itu dia macam apa action yang dibuatlah eksperimen ni. Jadi jumlah jisim pemberat yang diletakkan di atas omboh kecil itu dicatat. Okey? Ini yang pertama. Kemudian ada gambar yang kedua. Gambar yang kedua dia buat apa pula? Jom kita tengok gambar yang kedua. Sama juga. Cumanya dia tambah satu lagi bongkah logam belah kiri dekat omboh besar ni. So bila dia tambah lagi satu bongkah logam, yang tadi tu satu je bongkah logam kan? Kat sini ada satu, sekarang dia jadikan sebagai dua. So berapa pemberat nak kena letak? Nak bagi dia seimbang. Okay? Boleh faham tak yang ni? Dia tambahlah pemberat ni, tambah 10 sampai dia seimbang. Okey? Jadi keputusannya, kita boleh dapati keputusannya seperti dalam jadual 2. Bila bongkah logam 1, jisim pemberat dia berapa ni? Berapa jisim pemberat kalau 1? 20. Okey, kalau 2? 40. Jadi kalau bongkah logam 2, jisim pemberat dia makin tambah ke makin kurang? Jisim pemberat dia makin tambah ke makin kurang? Tambah. Bertambah kan? Ya. So kita nak kaitkan. Hujan lebat no, belah tu Isma no. Lebat tu. Kat mana tu? Lebat kecai. Teluk Kecai. Teluk Kecai dalam Kuala Kedah. Okey, cikgu duduk jitera tak hujan sekarang ni. Okey. So kita sambung balik tadi. Ni bukan dia lain.
Berdasarkan jadual 4, ni bukan jadual 4 ni, jadual 2, salah nah. Nyatakan satu pemerhatian dalam eksperimen ini. So pemerhatian ni maksudnya benda yang kita nampak. Ya, apa yang kita nampak hak tu kita nak tulis. So benda apa yang kita nampak? Kita dah tengok jadual, maksudnya pemerhatian kita berdasarkan jadual. So bila berdasarkan jadual, hampa jangan duk tulis inference. Inference tu sebab. Jangan duk tulis hipotesis. Dia bukan hipotesis, duk semakin bertambah, semakin meningkat, semua tu tak mau. Pemerhatian ni maksud dia apa yang kita nampak. Kadang-kadang nampak daripada gambar aja. Kadang-kadang nampak dalam jadual. Macam hak soalan ni dia tunjuk dalam jadual. Bongkah logam 1, dia punya pemberat dia berapa tadi. Bila bongkah logam 2, pemberat dia makin meningkat. Jadi kita nak buat ayat tu. Nak buat ayat bagi jadi pemerhatian. So siapa nak cuba? Siapa nak cuba buat ayat untuk pemerhatian ni? Siapa nak cuba buat? Ni. Jisim pemberat dia 20, dia bongkah logam dia bila 1 lah. Ni kalau kita tengok kat sini PM belah kiri, PB belah kanan. Kan cikgu selalu abang lagu tu kan? PM duduk belah kiri, PB duduk belah kanan. Okey, so nak cerita pemerhatian. Macam mana? Pemerhatian. Dia tak boleh semakin-semakin lah. Kan macam mana? Nak cuba tak? Ada nak cuba? Ada tak nak cuba? Tak mau cuba lagi? Tak mau lagi? Kah? Apa dia? Apa dia? Bongkah langgar di atas ombak besar lebih banyak. Jisim itu akan lebih banyak. Ya, jisim apa kena sebut nah. Kalau kita kata jisim itu ke jisim bahan ke, dia kena sebut. Sebab belah kanan ni kalau tengok nama penuh dia apa dia? Jisim pemberat di atas ombak kecil. So kita betul ayat tadi tu cikgu faham. Tapi penulisan tu tak berapa tepat sebab tulis sikit sangat dekat jisim pemberat tu nah. Okey, so cara yang betul yang paling tepat untuk dapat markah macam ni. Jisim ombak cuba balik. Jisim ombak hak mana? Yang lebih besar, maksudnya lebih banyak lah kan. Ombak yang lebih besar. Okey, diperlukan untuk buat apa? Nak menaikkan apa? 2 bongkah pula untuk menaikkan 2 bongkah logam. Ini tu pemerhatian. Pemerhatian dia kata apa kat situ? Jisim ombak yang lebih besar diperlukan untuk menaikkan 2 bongkah logam. Maksudnya jisim ombak yang lebih besar. Ombak mana? Jisim pemberat lah nah. Jisim pemberat di atas ombak diperlukan untuk menaikkan 2 bongkah logam. Mungkin hampa akan confuse kat sini, jadi cikgu tukar lah. Jisim pemberat di atas ombak. Bagi lengkap lah. Atas ombak kecil yang lebih besar diperlukan, yang lebih banyak. Jisim tu lebih tinggi lah. Lagi hampa confuse kecil dengan besar kan. Jisim tu meningkat lah maksud dia. Untuk menaikkan 2 bongkah logam. Jangan duk pening. Ini pemerhatian saja. Pemerhatian ni dia very simple. Okay, cikgu tengok balik. Tadi ada orang nak masuk tadi. Okay. Sekali kita tengok lagi. Cikgu send balik link cikgu letak tu. Link tadi ya. Itulah. Tak lagi siapa-siapa tolong copy letak Asad. Nah, kalau ramai lagi duk masuk pun cikgu tak ada nak ni nah. Hampa boleh tolong copy masuk kat sini. Okey. So yang seterusnya kita tengok dekat sini, nyatakan pemboleh ubah dimanipulasi. Dimanipulasi kalau dalam jadual ni kita tengok hak belah kiri ni adalah P apa? PM. Pemboleh ubah dimanipulasi, hak belah kanan ni biasanya PB lah. Pemboleh ubah bergerak
balas. Okey, selalunya macam tu. So pelajar kalau nak jawab soalan macam tu tengok balik jadual. Okey, paling senang dekat jadual lah. Kiri PM, kanan PB. Okey? Okey tak? So kita nak tengok jawapan kita. Boleh ubah dimanipulasi apa dia? Nak tulis apa kat sini? Tulis apa? Bilangan bongkar logam. Pandai. Bilangan bongkar logam di atas omboh besar. Tulis tu bagi habis. Jangan tulis sekerat nah. Boleh tak? Hampa kena tulis bagi penuh. Jangan tulis sekerat jisim pi tulis tiba-tiba pi tulis bilangan bongkar logam. Takat tu saja. Tak mau kena tulis bagi habis sampai omboh besar tu. Okey, soalan yang seterusnya. Cikgu kena patah balik lagi. Ni nampak depa nak masuk. Okey. Soalan yang seterusnya, nyatakan pemboleh ubah bergerak balas. Yang ni PB. Iaitu apa dia? Jisim pemberat di atas omboh. Ya, very good. So kita tulis baliklah kat situ. Jisim pemberat di atas omboh kecil. Selesai. Nyatakan pemboleh ubah dimalarkan. Apa maksud dimalarkan? Apa maksud dia? Sama daripada awal eksperimen sampai habis eksperimen dia tak berubah. So kalau kita tengok dalam gambar ni apa yang sama? Dia tak berubah langsung daripada awal sampai habis. Suhu persekitaran. Suhu persekitaran. Lagi ada lagi? Air. Okey, kalau air ni dia kena sama kan? Tapi kalau tulis air saja salah. Dia kena ada benda di depan. Parameter dia apa dia? Parameter dia? Isi padu air. Barulah betul. Jadi cikgu dapati kebanyakan pelajar dia tahu benda tu dimalarkan, air kan. Tapi dia tak letak parameter isi padu air. So salah jawapan tu. Rugilah kan. So kita pun letaklah kat situ isi padu air. Siap yang tu. Okay, sekarang kita nak tengok struktur bahagian B. Kata 2 jugalah. Okay, Rajah 1.1 menunjukkan langkah-langkah untuk menghasilkan minyak kelapa sawit. Okay, so ini adalah dia punya proses lah pengekstrakan tu. Okay, daripada P ni yang first, lepas tu penanggalan, pencernaan, pengekstrakan, penurasan dan penulinan. So langkah-langkah ni, kalau hampa tak ingat macam mana hampa nak jawab, P ni apa dia? Kadang-kadang dia tak letak dekat P, dia tak letak nombor 1, kadang-kadang dia letak kat tengah. Kadang-kadang letak kat ujung. So kena ingat lah benda tu, memang kena ingat. Kalau tak ingat, tak boleh jawab. Rugi. Jadi cikgu akan tunjukkan yang ni dulu. Ni dia punya proses pengekstrakan. Yang first kali apa dia ni? First kali, kaedah dia yang pertama sekali adalah pensterilan. Lepas tu penanggalan. Baru pencernaan. Yang ni semua ada dalam buku teks. Okay? Ada dalam buku teks. Kemudian sabut dia nak buat apa dia? Pengekstrakan minyak sawit. Isirong pun ada pengekstrakan minyak sawit. Ada penurasan. Sebelah ni ada penulinan, hak ni tak ada penulinan. Okay. So yang first ni adalah pensterilan. Okay. Kena buat ulang kaji banyak-banyak. Dengar tu, nasihat cikgu buat ulang kaji banyak-banyak. Kalau tak buat ulang kaji memang payahlah. Cerita tu memang payahlah. Okay, so jawapan kita namakan proses P tadi pensterilan. Apa itu pensterilan? Kalau dalam kaedah ni, pensterilan ni ialah kita tengok kat sini buah kelapa sawit ni bersama dengan tandan dia hak seketui besar tu disteril dalam steam. Steam ni maksudnya uap yang panas lah. Yang bertekanan tinggi, suhu tinggi. So haba tu daripada steam tadi tu dia akan membunuh mikroorganisme yang ada pada buah tu. Okay? Macam bakteria, fungi yang boleh merosakkan buah kelapa sawit lah. Sebab tu dia kena buat pensterilan dulu.
Selain pada nak bunuh mikroorganisma, pensterilan ni juga dapat melembutkan sabut pada buah kelapa sawit dan nak bagi mudah buah kelapa sawit tu ditanggalkan. Kan dia buah dia kecil-kecil kan. Nak ditanggalkan daripada seketui yang besar tu, tandan kelapa sawit tu. Okay, so itulah pensterilan. Okay, proses P dah selesai. Kita tengok pula. Yang ni, minyak kelapa sawit boleh digunakan untuk menghasilkan sabun. Proses pembuatan sabun. Seperti Rajah 1.2. So soalan ni dia kata apa? Okay, minyak kelapa sawit ni mula-mula dia campur dengan larutan natrium hidroksida pekat. Natrium hidroksida ni adalah apa? Alkali. Alkali. Dia campur dengan alkali. Minyak tu campur dengan alkali. Lepas tu dia buat apa? Lepas campur minyak dengan alkali, kenapa? Panaskan. Kena panaskan. Lepas panaskan, tambah pula bahan X dalam tu. Lepas tu barulah turas. Dapatlah mendakan putih dekat kertas turas tu. So dia kata namakan mendakan putih yang terbentuk. Ada buat dah eksperimen tu? Kita tak sempat buat lagi. Tak lagi. Mungkin tak sempat buat kan sebab kekangan hari tu PKP jadi PDPR kan, cikgu-cikgu tak sempat lah nak buat bersama dengan pelajar. Okey, sebenarnya eksperimen tu sangat menarik tau. Maksudnya bila pelajar akan nampak dia punya ketulan yang putih-putih tu naik kan, itulah sabun. Mendakan tu adalah sabun, dia naik nampak kalau putih tu. Okey, so kita akan jawab kat sini, namakan mendakan putih tadi iaitu apa dia? Sabun. Sabun, dapat sabun. Lepas tu namakan proses untuk menghasilkan mendakan putih tersebut. Proses buat sabun, nama apa proses buat sabun ni? Siapa ingat? Dah belajar dah ni? Proses buat sabun apa dia? Proses? Siapa ingat? Lupa ingatan habis dah. Macam mana ni? Anak-anak lupa ingatan dah. Proses buat sabun lupa, kita tengok balik. Jom kita tengok. Ni dalam minyak. Apa dia tu? Bukan dia tu. Celari banyak kan tu. Okey, kita tengok kat sini. Ni dia. Cuba tengok kat sini. Untuk menghasilkan sabun melalui proses saponifikasi. Semua orang sebut saponifikasi. Saponifikasi. Itu nama proses pembuatan sabun. So kita pun tulislah kat sini. Proses itu adalah saponifikasi. 1 markah. Hampa kena ingat tau. Proses buat sabun ni kalau tak masuk paper 2, sekejap lagi dia masuk paper 1 kan, minyak campur alkali dapat sabun. Kan, minyak campur alkali dapat sabun. So kita tengok dia punya formula dia macam mana. Minyak campur alkali tadi dipanaskan kan. Tambah garam sikit. Lepas tu dapat garam asid lemak ataupun nama dia sabun. Dan juga glycerol. Okey, ini adalah dia punya persamaan perkataan. So in case kalau dalam periksa SPM nanti dia kata tuliskan persamaan perkataan bagi proses saponifikasi ataupun proses pembuatan sabun. So hak mana hampa nak tulis? Hak tadi itulah. Tulis macam ni, minyak campur alkali, anak panah, garam asid lemak dan tambah glycerol. Ni hasil dia. Belah kanan ni hasil. Okey? Ini nama dia persamaan perkataan. Alright. So kita tengok balik kat situ. Ada lagi masuk. Okey. Okey, kita tengok lagi soalan apabila bahan X ditambah mendakan putih terhasil. So apakah bahan X? Ni X ni tadi cikgu sebut dah. Dia tambah apa ni? Dia tambah? Tambah apa baru dapat mendakan putih tadi? Baru cikgu sebut. Sampai tak alert ni. Garam. Ni. Apa dia ni? Natrium klorida ataupun nama hak paling mudah hak hampa memang tahu nama dia adalah garam.
Natrium klorida tu garam lah. Garam tu natrium klorida. Faham tak? Sekejap hampa duk tukar. Natrium klorida garam. Natrium hidroksida alkali. Jangan duk buat silap pula nah. Duk kelupong pula. Garam dengan alkali tu tak kenal lagi. Okey, so bahan X nak tulis natrium klorida pun betul. Kalau nak tulis garam pun betul. Tak ada masalah. Dua-dua tu jawapan yang betul. Nah? Alright. So kita tengok lagi. Tandakan right pada vitamin yang terdapat dalam minyak kelapa sawit. Yang ni ingat tak? Minyak kelapa sawit ada vitamin apa? Ingat tak? Iya. A dan E. Main teka-teki lah hampa no. Hampa suka main teka-teki. Kita tengok lagi. Okey. Kandungan nutrisi dalam minyak sawit. Yang ni cikgu screenshot je lah dalam buku teks kan. Okey, kita tengok dekat vitamin. Vitamin minyak sawit merupakan sumber vitamin yang kaya dengan vitamin E dan A. Okay, so kita pergi balik tengok dekat sini. So vitamin, nanti cikgu nak guna pensel. Tadi vitamin E ada. Kemudian vitamin A. Right sajalah. Walaupun markah kat sini satu. Nampak tak? Markah dia satu je. Habis macam mana markah satu? Jawapan dua. Confuse tak? Nampak confuse tak? Jawapan ada dua, markah satu. Habis kalau jawab satu? Kalau jawab satu. Betul ke salah kalau jawab satu? Dapat markah tak? Tak dapat markah. Contoh tadi kalau kata Syasha jawab vitamin A saja. Tak ada, setengah markah pun tak ada nah, dia kira kosong. Kat situ dia kira kosong. So kena jawab vitamin A dengan vitamin E baru dapat satu markah. Okay nah? Seterusnya kita tengok soalan ni. Yang ni simple saja. Okay, Rajah 3 menunjukkan proses penulinan logam. Okay, penulinan logam. Okay, so ada emitter, ada sel kering, okay, ada rheostat, kemudian ada dua apa dia ni, elektrod lah, kiri dengan kanan. Kemudian larutan kuprum 2 sulfat. Okay, kalau kita tengok sel kering ni, kita nampak kat sini pendek, kat belah sini panjang. So yang mana anode, yang mana cathode? Siapa tahu? Yang mana anode? Yang mana anode? Yang mana? Kiri ke kanan anode? Okay, yang ni anode. Belah sini cathode. Tu dia. Nampak tak? Mana nak tahu? Macam mana kita nak tahu anode dengan cathode? Kita tengok dia punya dekat sel kering tu dia ada buat simbol panjang dengan pendek. Kalau pendek tu nama dia cathode. Cathode tu negatif lah. Okay, kalau panjang anode. Anode tu positif. Yang ni memang basic sangat-sangat. Okay, basic yang sangat-sangat senang lah, bukannya hampa nak kena pening. Tengok sini. Yang belah kanan ni pendek. Belah kiri ni panjang kan? So panjang positif anode. Pendek negatif cathode. Buat catatan. Jangan duk ngangor saja. Buat catatan. Okay, positif panjang. Nama dia anode. Negatif pendek, nama dia? Cathode. Betul ya Kemal? Pandai. Okay, Cathode. Cathode. Cathode pendek lah. Nama apa cathode? Jadi macam mana kita nak jawab soalan ni? Berdasarkan Rajah 3, cadangkan elektrod yang sesuai bagi X dan Y. Hak mana ni? Dia bagi 3 jawapan. Karbon, kuprum tulin, kuprum tak tulin. So hampa kenalah masukkan dekat X satu, dekat Y satu. So kalau kata hampa tak tahu macam mana hampa nak tulis. Sebab tu cikgu kata hampa kena buat ulang
Ulang kaji. Okey, so ulang kaji dia senang sajalah. Tengoklah balik. Kat sini dalam buku teks tingkatan kat tampak. Lah ni kan banyak digital ni. Hampa boleh download kan? Download lah. Simpan dalam laptop lah. Nah. Okey, ambil kat Telegram buku teks digital. Okey. Jadi kita nak tengok dia punya nota dulu. Okey, penulinan logam tadi tu. Logam yang tidak tulen dijadikan sebagai anode. Manakala logam yang tulen dijadikan sebagai kathod. So kalau kita tengok gambar rajah ni, okey, yang sebelah kanan ni negatif lah. Kathod sebab dia pendek. Belah kiri ni panjang. So nama dia anode. Betul? Betul tak? Kan? Okey, so yang belah yang panjang ni, anode ni kita letak kuprum tak tulen. Yang belah pendek ni kuprum tulen. So hak pendek tulen, panjang tak tulen. Boleh jawab tak? Why? Kuprum apa? Tak Kuprum? tulen. Pendek tadi, pendek. Tulen. Kalau panjang, kuprum tak tulen. Ingat macam tu lah. Kenapa ni nak? Apa hak positif kuprum tak tulen, negatif kuprum tulen. So carbon ni buat apa? Carbon tak ada apa kat sini. Dia cuma buat sebagai macam jawapan gangguan lah. Nak bagi hampa pilih pening, bagi hampa pening. Okey, seterusnya soalan yang lain pula. Hampa okey lagi kah? Setakat lah ni. Okey lagi kah? Okey yo. Ikutlah doa lid kan. Okey, kita teruskan. Mana tadi? Okey, seorang murid telah menjalankan eksperimen untuk mengkaji pertumbuhan anak benih kacang hijau. Okey, kacang hijau kan? Kan, tak kenal kacang hijau. Ketinggian anak benih kacang hijau itu diukur setiap 2 hari. Selang 2 hari pergi ukur, selang 2 hari pergi ukur sampai cukup 8 hari. So hari yang mula-mula ni kosong lah. Ketinggian anak benih tak ada lagi, dia kosong. Kemudian lepas hari yang kedua tu pergi ukur, dia jadi 8 cm. Hari keempat ukur jadi 24 cm dan seterusnya lah. Dia meningkat 32 sampai 35. Okey. So macam cikgu kata tadi, kalau belah kiri ni boleh ubah apa? PM. Boleh ubah dimanipulasi. Kalau belah kanan ni PB bergerak balas. Yang tu kena tahulah. Memang dia punya cara yang paling mudah kita nak ingat. Fahmi, awak Fahmi? Fahmi pening. Okey, so nyatakan pemboleh ubah dalam eksperimen ini. Okey, macam ni dia tanya dimalarkan. Kalau dimalarkan dalam eksperimen tadi, apa yang mesti sama? Apa yang mesti sama dalam eksperimen tu? Ni, tengok. Kacang hijau ni. Yang mesti sama apa dia? Kacang hijau. Jenis anak benih kan, jenis anak benih. So kena pakai kalau kacang hijau lah. Okey. Lepas tu dimanipulasi PM lah. Itu Masa. Kalau tak mau tulis masa, tulis hari boleh tak? Tak mau tulis masa tapi nak tulis hari, boleh tak? Boleh lah kan. Okey. Kemudian seterusnya bergerak balas, nama dia yang belah kanan ni. Kena tulis bagi habis lah. Ketinggian anak benih kacang hijau. Kena tulis bagi habis, jangan tulis ketinggian anak benih saja. Dia tak lengkap. Ketinggian anak benih kacang hijau. Okey, nyatakan satu hipotesis. Kalau kata dia ada jadual macam ni tadi, dia ada data, data pun dia ada bilangan hari, dia ada ketinggian banyak kan, dia makin meningkat kan. Yang hipotesis macam ni kita boleh buat semakin. Semakin PM dulu baru semakin PB. Siapa nak cuba buat ayat dia, hipotesis ni? Nah, kita nak buat hipotesis ni. Semakin
Bertambah hari hari semakin bertambah ketinggian anak benih hijau. hijau. Pandai. Okey, so satu yang paling mudah sebenarnya kan. Semakin bertambah hari, semakin bertambah ketinggian anak benih kacang hijau. So tulis je lah balik kat sini. Semakin bertambah hari atau bertambah masa pun boleh lah. Okey, semakin bertambah ketinggian anak benih kacang hijau. Okey? Selesai yang tu. Nyatakan pemerhatian bagi eksperimen ini. Apa pemerhatian dia? Pemerhatian kena tengok dekat jadual sebab tak ada gambar tadi kan. Yang makna benih tak ada. So apa pemerhatian kat sini yang kita boleh buat? Apa berlaku dekat anak benih? Semakin? Bertambah ketinggian. Bertambah ketinggian setiap hari, betul tak? Betul tak? Ketinggian anak benih kacang hijau bertambah setiap hari. Yang tu dia punya pemerhatian kita lah. Jangan 20,000 semakin-semakin tak lah. Okey, kita akan tulis ketinggian anak benih kacang hijau semakin bertambah setiap hari. Macam ni sikit lah. Tak apa, kita jawab je dulu. Okey, seterusnya inference. Pasal apa dia bertambah? Agak-agak pasal apa? Ketinggian anak benih bertambah setiap hari. Macam pelik ya ni. Dia tanya dah lepas ketinggian semakin bertambah pasal apa? Lepas tu tanya inference, cikgu bulatkan kat situ. Sebab jawapan dia ambil sama macam atas. Boleh tak kita abaikan dulu yang tu D tu nah? D tu abaikan dulu. Okey, kita tengok eksperimen yang seterusnya. Masih lagi bahagian A. Rajah menunjukkan eksperimen untuk mengkaji ketahanan kakisan cincin besi. So kalau kita baca ayat ni, kita dah tahu dah kat sini dia nak habang apa. Dia nak habang ketahanan kakisan. Nampak tak? Bila dia habang ketahanan kakisan ni, kat sini dah boleh jadi PB. Okay, ketahanan kakisan antara cincin besi dengan cincin gangsa. Apa beza besi dengan gangsa? Siapa tahu? Besi ni jenis apa? Besi jenis Logam. apa? Cepat berkata. Logam. Yes, very good. Kalau gangsa? Gangsa? Emas kot. Emas logam. Gangsa adalah alloy kan? Belajar dah tentang alloy. Betul tak? Okey, jadi antara kuprum besi dengan gangsa hak mana lagi kuat? Alloy ke logam? Kalau hampa ingatlah, alloy dengan logam mana lagi kuat? Logam. Alloy. Alloy Nah? Silap. Silap. Okey, so alloy sebab dia ada campuran kan antara dua jenis logam ataupun gabungan logam dengan bukan logam ataupun lebih daripada dua gabungan lah. Okey, jadi dia lagi kuat daripada yang ori. Macam contoh dia macam ni lah. Macam besi dengan keluli. Okey, besi dengan keluli semua orang tahu. Keluli lagi apa? Lagi kuat kan? Lagi kuat, lagi tahan lasak berbanding dengan besi. Pasal apa? Sebab kita kena tahu dalam alloy, dalam keluli ada apa? Kalau tak ingat bahaya ni nah. Keluli dia ada 99% besi dan 1% karbon. Okay, bila dia campur, dia punya kekuatan dia lagi kuat lah berbanding besi tulen. Kalau besi 100% berbanding keluli lagi kuat. Okay, sebab dia ada satu apa kita panggil atom asing. Atom asing yang duduk dalam tu. Jadi dia lebih kuat lah. Kena tahu tu yang tu. Okay nah.
Kemudian kita tengok kat sini. Dia tengok kat sini. Cincin gangsa selepas 3 hari ada perubahan tak cincin gangsa ni? Ada perubahan tak? Kan sama? Lepas 3 hari. Ni bubuh dalam air garam nah. Ada. Dia tak ada perubahan. Lepas 3 hari ni tak ada perubahan pun. Maksudnya dia masih lagi tahan lah. Kalau cincin besi, bubuh dalam air garam 3 hari jadi apa? Berkarat. Kita tahulah benda tu berkarat. Tapi kat sini dia ada tulis berkarat tak? Dia tak tulis berkarat kan? Dia cuma tanya pemerhatian. Sekejap lagi kita tengok. Okey, nyatakan pemboleh ubah dalam eksperimen ini. Dimalarkan. Okey, nak cari dimalarkan ni, tengok dekat gambar. Dalam gambar ni apa yang mesti sama? Apa yang mesti sama? Air garam. Air garam. Salah. Kena ada benda di depan. Tadi cikgu Padu air garam. Kena ada isi. Padu air garam. Ya, mesti ada isi padu air garam. Ataupun kadang-kadang disebut larutan garam kan. Tak apalah, kita ikut gambar lah. Isi padu air garam. Kalau air garam saja tadi ingat lah. Dah tak betul tu. Kosong. Rugi lah. Okey, dimanipulasi. Benda apa kita nak tengok di akhir eksperimen? Dimanipulasi ni benda apa yang tak sama tadi? Yang tak sama daripada awal. Apa dia? Jenis cincin. Boleh? Jenis cincin. Jenis cincin. Ada 2 jenis kan? Ada 2 jenis. Cincin gangsa dengan cincin besi. Ataupun kalau tak mau tulis jenis cincin, kita juga boleh tulis jenis bahan. Jenis bahan pun boleh. Okey, bergerak balas. Kita nak ukur apa? Tengok balik dekat atas ni yang cikgu bulat ni. Ketahanan kakisan. Kita pun tulis balik kat sini. Ketahanan kakisan. Maksudnya kita malam ni kita ulang kaji balik. Pemboleh ubah, pemerhatian. Ya. Kalau yang dimalarkan tu kan? Ya. Awak, kalau dimalarkan? Buka balik tu. Okey, nak tengok ni dimalarkan, okey. Dimalarkan. Kalau buat saiz cincin boleh tak? Saiz cincin boleh? Boleh lah. Boleh. Sebab dia benda ni sama daripada awal kan? Cincin gangsa dengan cincin besi kena sama saiz. Dia tak boleh satu kecil, satu besar. Itu pun dimalarkan, saiz cincin. Pandai Akmal. Betul. Okey. Saiz cincin boleh. Saiz tabu uji tak boleh nah. Tak pergi hampa pergi bubuh saiz tabu uji pula. Yang tu radas kita tak mau. Elakkan daripada menulis radas sebagai pemboleh ubah. Okey. Seterusnya hipotesis. Hipotesis ni selalunya hampa suka buat semakin jika maka. Tu yang selalunya hampa suka buat. Betul tak? Dia ada satu lagi yang kita boleh buat ialah ayat nyata, pernyataan kita boleh buat. Okey, tapi tak apa, cikgu bagi peluang. Kalau macam ni hampa nak tulis hipotesis macam mana? Kita ada PM, kita ada PB dah. Nak tulis macam mana? Nak tulis macam mana? Macam mana saya tahu? Okey, boleh try? Macam mana? Kata nak ambil jika. Kalau ambil jika macam mana? Jika Jenis cincin berbeza. kalau berbeza dia terlalu umum. Kita tak mau sebutan yang umum. Berbeza tak mau. Okey. Lain-lain, cuba lagi. Jika apa? Jika cincin gangsa, contoh kan, jika cincin gangsa dimasukkan ke dalam apa ni? Air garam. Maka tiada perubahan selepas 3 hari. Boleh tak macam tu? Boleh tak? Kalau nak ambil cincin besi pun boleh juga. Cincin besi.
Buatlah jika cincin besi dimasukkan ke dalam air garam, maka cincin besi menjadi apa ni? Cincin besi berkarat. Dia boleh berkarat. Tapi kan pemerhatian kalau kata kita bolehlah kita tulis berkarat. Ada jawapan pernah dulu masuk dia tulis berkarat diterima. Okey, tapi kalau kita tengok pemerhatian kat sini dia jadi warna apa kat sini? Nampak warna apa ni? Hitam. Hitam kan? Kita boleh tulis dia jadi warna hitam pun boleh juga. Sebab dalam gambar ni dia tak ada colour, dia bagi hitam je. Ataupun ayat nyata yang paling senang kita buat hipotesis ialah macam ni. Paling senang. Cincin gangsa lebih tahan apa tadi? Kakisan berbanding cincin siapa? Besi. Yang ni lagi senang. Cincin gangsa lebih tahan kakisan berbanding cincin besi. Okey, seterusnya kita tengok pemerhatian. Kalau pemerhatian kita pilih satu. Kalau dia tak abang mana kita pilih satu. Apa pemerhatian? Yang ni cincin gangsa tidak berubah. Kalau yang ni cincin besi menjadi hitam. Kalau dekat dalam gambar ni lah kita nampak cincin besi menjadi warna hitam. Sebab dalam gambar. Okey, pemerhatian . So kita akan kata kat sini pilih satu tadi. Warna cincin besi menjadi warna apa tadi? Hitam. Jadi warna hitam. Warna cincin besi menjadi hitam selepas 3 hari. Katalah kita sebut selepas 3 hari. Okey. Itu pemerhatian. Lepas tu dia akan tanya pula inference. Inference ni maksud dia apa? Kita dah belajar sebelum ni inference tu kena bagi apa? Sebab. Kena bagi sebab. Kita kena bagi sebab pasal apa dia jadi warna hitam. Ataupun tadi kata berkarat kan, pasal apa dia jadi karat. Pasal apa? Mute. Okay. So kita akan tuliskan tu pasal apa dia berkarat ataupun menjadi hitam kerana cincin besi. Kerana cincin besi tidak tahan kakisan. Itu sebab dia. Cincin besi ni tak tahan kakisan. Jadi kita jawab macam tu je lah. Okay. Seterusnya cikgu ingat cikgu nak terus kepada soalan B lah. Bahagian B boleh tak? Cikgu pergi kepada soalan bahagian B dulu lah. Tapi kalau sempat kita patah balik. Sebab cikgu nak berulang kaji tengah apa ni. Okey. Yang ni bahagian B. Raja menunjukkan longgokan sisa pertanian di ladang kelapa sawit. Biasa pergi tak ladang kelapa sawit? Biasa masuk tak ladang kelapa sawit? Tak pernah? Lalu saja tapi tak pernah masuk. Kan? Okey, tak apa. Cerita dia dalam gambar ni, kita tengok dalam gambar ni kan, ada longgokan sisa pertanian ni dekat bawah-bawah ni, sisa pertanian di ladang kelapa sawit. So, namakan gas yang dibebaskan melalui aktiviti di atas. Maksudnya ni sisa-sisa ni akan mengeluarkan gas apa? Gas? Gas apa? Tahu ke tak tahu? Kita tengok. Mana dia? Cikgu nak tunjuk gas tadi. Sat. Ni. Dia kata ni jatuh bebas. Pembakaran bahan api fosil dan biojisim. Ni pencemaran udara kan? Pencemaran udara. Ada lagi satu ni kat bawah ni. Nampak tak? Sisa organik yang mereput. Kan? Sisa organik yang mereput. So, dekat sinilah saat kita tengok. Jadi gas yang dibebaskan adalah karbon dioksida. Tadi ada orang jawab tadi. Karbon dioksida. Right? Kemudian mengapakah gas yang dibebaskan di A dikenali sebagai gas rumah hijau? Pasal apa karbon dioksida kita katakan sebagai gas rumah hijau? Pasal apa? Kerana? Pencemaran tu lepas tu kita panggil dia gas rumah hijau. Rumah hijau tahu tak rumah hijau tu macam mana? Kerana tumbuhan nak apa? Apa dia? Tumbuhan nak itu karbon dioksida. Bagi dia berak karbon dioksida dan bebaskan oksigen. Macam ni. Tak.
Bukan macam tu. Cerita dia pernah tak tengok rumah hijau? Pernah tak tengok rumah yang orang tanam pokok, dalam tu semua ada pokok-pokok? Yang dalam satu rumah tu, biasa kita skala hijau lah biasanya. Biasa tengok tak? Dalam tu semua ada pokok lah. Pernah tengok kan? Jadi rumah hijau tu daripada situlah orang kata macam bila karbon dioksida masuk dia terperangkap. Dia terperangkap dalam rumah hijau tu, dia tak boleh keluar. Dia tak boleh keluar. So kita pun nak cerita macam tu lah. Kerana ia merangkap haba di bumi. Ni pun dah belajar dah ni. Kan? Maksudnya karbon dioksida tu dia akan duduk keliling bumi tu, lepas tu haba yang masuk ke dalam kawasan kita, kawasan permukaan bumi tak boleh dipantulkan keluar. Jadi makin apa? Bila haba terperangkap, apa jadi kesan dia? Nyatakan dua kesan gas tersebut kepada alam sekitar. Kesannya apa dia? Pemanasan global. Pemanasan global. Very good. Lagi? Jadi kita makin panas lah kan? Bumi makin panas. Okay, ada lagi kat sini. Tengok kat sini. Okay, kesan rumah hijau mengakibatkan kemarau, banjir kilat, peningkatan suhu bumi, ribut taufan dan kemusnahan biodiversity. Ini kesan rumah hijau. So bolehlah ambil yang mana-mana kat sini. Okay? Boleh? Kemarau pun kita boleh masukkan lah kat sini. Kemarau. Dia ada banyak tadi, tapi kalau kata untuk bahagian B, kalau dekat situ dia minta 2, bagi 2 saja. Jangan bagi lebih. Okay? Bahaya kalau hampa bagi lebih. Takut lagi kalau ada yang salah jawapan hampa, dia akan potong markah jawapan yang betul. Dia akan potong nanti. Jadi jawab ikut markah yang ada. Kalau 2, jawab 2 poin. Untuk bahagian B nah. Okey, cadangkan 2 langkah yang perlu diambil bagi mengatasi masalah DC. Macam pemanasan global, kemarau. Apa langkah-langkah yang boleh diambil? Nak mengurangkan karbon dioksida tadi. Di kawasan pertanian ni. Kita nak buat apa sisa ni? Sisa ni boleh buat apa? Sisa pertanian ni boleh buat apa? Itu sisa apa? Bukan daus. Boleh buat baja tak? Boleh buat baja kan? Baja organik. Jadikan sisa pertanian sebagai baja organik pun boleh lah. Sebagai baja. Baja organik ataupun kita panggil baja kompos. Baja kompos. Okay. Yang kedua, kita juga boleh bagi apa kat petani. Nak bagi apa kat petani? Nak kena ajak mereka. Bagi apa? Kursus. Kursus tinggi sangat. Kursus tu tinggi sangat. Apa dia? Bagi? Public transport. Penerangan. Penerangan tu kita nak bagi apa? Bimbingan dan juga pendidikan kepada mereka lah yang berkaitan dengan bidang mereka. Okey, pendidikan dan bimbingan. Adalah kan? Cikgu. Boleh ke kalau cakap bagi kempen dekat petani tu? Bagi apa? Kempen. Kempen. Petani. Kempen kepada para petani. Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau nak kata kempen apa kena sebut. Okey? Maksudnya macam ni. Kalau kata contohlah, kita nak jaga kebersihan alam sekitar, contoh kan. So kena nyatakan kempen alam sekitar ataupun kempen cintakan sungai kita. Kena sebut nama tu. Kalau tidak dia akan nampak macam terlalu umum. Mengadakan kempen kepada para petani. Kempen apa? Kempen apa tu kena sebutlah. Memberikan kempen kempen apa? Kalau kempen tadi. Nak kempen apa? Kempen kesedaran untuk. Kempen? Sana cikgu.
Okey. Orang lain boleh bagi idea? Kempen apa kalau nak bagi dekat petani? Kempen kesedaran tentang pencemaran. Guna public transport. Tak jelas. Ya. Semua public transport. Public transport. Satu tahun Okey. terkenal besar lagi. Ya. Macam tadi ada cikgu faham, dia sebut public transport untuk mengurangkan carbon dioxide kan? Betul tak Jia? Tapi kan dalam soalan ni kalau kita tengok balik dia bukan cerita pasal public transport nah, dia cerita pasal longgokan sisa pertanian di ladang kelapa sawit. So kita punya penyelesaian masalah ni berkisarkan kepada pertanian di ladang kelapa sawit. Okey? So yang public transport ke apa tu kita tak berkaitan lah dengan yang pertanian kat sini ni. Okey. Tapi kalau untuk soalan yang lain yang berkaitan kita boleh masukkan. Okey, seterusnya kita tengok yang kedua ni. Rajah menunjukkan karyotik bagi sejenis penyakit genetik. Kalau kita tengok ni, ni kromosom lah. Yang macam X ni semua ni adalah kromosom. Dan dia ada bulatkan dekat kromosom yang ke-21. Apa beza kromosom ke-21 dengan yang ke-22 ni? Apa beza dia? Cuba tengok 21 dengan 22 apa beza dia? Beza dia apa? Mereka suka atau 21 rondon lelaki. 21 tu dia ada 3. Nampak tak? Cuba tengok. 21 ni dia ada 3. Bilangan dia ada 3. 22 ada? 2. 20 pun ada 2. 19 pun ada 2. X pun ada 2. Semua 2. Jadi masalah dia dekat yang ke-21. So apakah penyakit genetik tersebut? Syndrome Down. Ya, very good. Ingatlah kan, syndrome Down. Ada berapa jenis sindrom? Ingat tak? Ada berapa jenis sindrom? Ada berapa? Siapa ingat? Syndrome Down? Syndrome? Tu Alia kata ada 3, betul. Okey, syndrome Down, syndrome? Turner. Lagi satu syndrome? Klinefelter. Okey, Klinefelter. So kalau Klinefelter lelaki, kalau Turner perempuan. Kalau syndrome Down, dua-dua boleh. Lelaki pun boleh kena, perempuan pun boleh kena. Okey? So kita tengok sikit nota kat sini. Okey, yang pertama kita tahu dia disebabkan oleh mutasi, iaitu dia ada mutasi kromosom dengan mutasi jin. Okey, mutasi kromosom ni yang 3 tadi itulah. Okey, yang 3 tadi sindrom tu. Manakala mutasi jin dia yang lain daripada sindrom lah. Lain daripada sindrom, iaitu dia buta warna, anemia, sel sabit, thalassemia, hemofilia, albinisme. Yang ni semua mutasi jin. Yang ni mutasi kromosom. Okey, kita tengok lagi. Nota Sindrom Down ni dia lebih kromosom ke-21. Kalau biasa ada 2, dia jadi ada 3. Jadi kalau kita normal, manusia yang normal ada 46 kromosom. Kalau perempuan 44 tambah XX. Kalau lelaki 44 tambah XY. Jadi jumlah dia 46. Tapi yang siapa pengidap sindrom Down, dia akan ada 47 kromosom. Lebih satu dekat mana lebih tadi? Lebih dekat kromosom ke-21. Jelas tak? Sindrom Down. Okey, seterusnya ada lagi. Ni contoh yang belah kiri. Sindrom Down ni belah kiri. Belah kanan ni apa dia? Belah kanan ni. Bukan sindrom ni. Albinisme. Albino lah. Kan? Ni yang ni tadi ni. Bawah ni. Albinisme ni. Dia semua putih. Rambut putih. Bulu mata putih. Semua. Okey? Boleh? So kita nak jawab soalan. Nyatakan satu faktor yang menyebabkan penyakit itu. Faktor sindrom Down apa dia? Faktor dia disebabkan oleh genetik. Pewarisan genetik.
Okey, nyatakan dua ciri fizikal. Kalau kita tengok gambar budak yang sindrom Down tadi, apa ciri-ciri fizikal yang kita boleh nampak pada budak yang ada sindrom Down? Mata sepet. Okey, mata sepet. Sagi dia kata saya mata sepet juga cikgu. Yang tu bukan. Okey, ni mata sepet yang sindrom Down punya nah. Okey, lagi lepas mata sepet apa lagi? Dia punya ciri dia. Leher pendek. Leher pendek. Lepas tu dia ada lagi lah ciri-ciri lain macam lidah terjelih dan sebagainya. Jadi ambil tulis dua sajalah kalau dua markah kan. Kalau dua markah, dua ciri tulis dua saja. Tak perlu tambah 3, 4 kat sini. Okey, soalan D. Apakah jenis mutasi bagi penyakit itu? Mutasi apa tadi? Kromosom. Kromosom. Okay, ada dua jenis je mutasi kan. Yang ni mutasi kromosom. Alright. Okay, next. Soalan yang seterusnya kita ada sistem endokrin seorang lelaki. Nampak tak? Ada P dekat kepala ni dia labelkan sebagai P. Lepas tu yang dekat bawah ni dia labelkan sebagai Q. Jadi soalannya namakan kelenjar P. Apakah kesan jika kelenjar P merembeskan terlalu sedikit hormon? Okay, so kita tengok nota dulu. Ni dia. Okay, ni dia. Kelenjar yang dekat kepala, kelenjar apa? Kelenjar apa? Dekat kepala kelenjar pituitari. Semua orang sebut pituitari. Sebut. Pituitari. Duduk tang mana? Kepala. Kepala, bawah otak kita tu nampak kan dalam gambar tu kan? Kemudian yang kedua dekat leher kita ni, kelenjar apa? Thyroid. Thyroid dekat leher semua ada. Laki dah, perempuan pun ada. Kemudian yang dekat bahagian bawah ni, yang ni perut ni. Ni perut. Yang ni pankreas. Kemudian atas buah pinggang ada dua. Buah pinggang kita ada dua kan? So dekat atas dia nama kelenjar adrenal. Okey, yang seterusnya lelaki dia ada testis, perempuan dia ada ovari. Jadi kena ada salah satu je lah. Tak boleh lah ada dua-dua. Pituitari. Amai mana? Pituitari baru sebut. Okey, soalan tadi. Namakan kelenjar P. Nama dia? Pituitari. Kelenjar pituitari. Yes, pituitari. Eja kena betul. Apakah kesan jika kelenjar P merembeskan terlalu sedikit hormon? Apa kesan kelenjar P ni? Kalau hormon dia sikit je. Kekerdilan. Yes, mari kita tengok nota sikit. Cikgu bagi nota nah. Okey, ni kelenjar pituitari. Dia ada dua hormon. Hormon ADH, antidiuresis dengan hormon pertumbuhan. Itu GH lah, growth hormone. Merangsang pertumbuhan di peringkat kanak-kanak, mengekalkan komposisi badan sihat orang dewasa, apa semua. So kalau dia kurang hormon ni, dia akan jadi besar ke kecil? Dia akan jadi besar ke kecil? Kalau kurang hormon pertumbuhan, jadi kecil lah kan? So apa nama penyakit orang yang kecil ni? Kita panggil apa? Kekerdilan. Comel kan? Kekerdilan, comel je. Okey, B1. Namakan hormon yang dirembeskan oleh kelenjar Q. Ni lelaki punya bahagian ni. Testis tadi kan? Testis. Apa hormon yang dikeluarkan oleh testis? Dirembeskan oleh testis? Ada lelaki nak jawab tak? Ada tak? Testis. Nampak ni? Ni testis. Ni hormon dia. Hormon apa? Ya, menghasilkan sperma. Mana hormon? Hormon dia adalah testosteron. Cuba sebut testosteron. Hormon dia testosteron. Apa je duk ketawa pelik cikgu. Itulah hormon hempa. Hormon lelaki. Perempuan dia tak ada lah lagu tu. Hormon lelaki, testosteron.
So kita apa tulis? Testosteron. Nyatakan satu fungsi hormon yang dirembeskan oleh kelenjar Q. Maksudnya testis ni mengeluarkan testosteron. Apa fungsi testosteron? Fungsi dia ni kat sini. Mengawal perkembangan ciri-ciri seks sekunder lelaki. Contoh dia macam mana? Suara jadi garau, ada tumbuh misai. Lepas tu apa lagi? Ada otot, dada apa melebar, apa semua tu sekali lah dia duduk tahun ni lah ni. Dan merangsang penghasilan sperma. Bila hormon testosteron ada, dia akan merangsang penghasilan sperma. Okay? So kita boleh ambil mana-mana satu kat sini. Okay? Boleh tak? Faham tak ni? Fungsi dia mengawal apa tadi? Perkembangan ciri seks sekunder lelaki. Kalau perempuan pun sama, tak dia ada hormon untuk mengawal perkembangan ciri-ciri seks sekunder perempuan. Kalau perempuan nama hormon dia adalah ada dua kat sini, estrogen dengan progesteron. Kalau lelaki dia ada satu saja, testosteron kat sini. Okey, estrogen ni mengawal ciri-ciri seks sekunder perempuan seperti perkembangan payudara dan pembesaran pinggul. Kemudian merangsang penghasilan ovum dan menyediakan uterus untuk penempelan embryo. Manakala progesteron, satu lagi hormon daripada ovari ini, mengekalkan ketebalan dinding uterus untuk penempelan embryo. Maksudnya bila perempuan tu mengandung kan. Jadi dia punya ketebalan dinding uterus tu dia kena sesuai lah. Kalau kata nipis sangat sat lagi berlaku keguguran pula. Okey? Jelas tak? Hampa okey ke tak ni? Sengap pi dah. Okey. Jadi sekarang ni gambar yang seterusnya. Rajah menunjukkan seorang lelaki yang mengalami pembengkakan pada satu kelenjar endokrin. Tadi ada dekat leher tadi kelenjar apa? Ada dekat leher tadi? Thyroid. Thyroid kan? Kelenjar thyroid ni dekat sini. Apakah yang menyebabkan berlakunya pembengkakan itu? Namakan kelenjar tersebut. Okey, tak sah ada kawan kita dah sebut nama dia adalah thyroid. Kelenjar thyroid kan? Apa yang menyebabkan berlaku? Berlaku pasal apa? Kita tengok balik nota. Cikgu akan tunjukkan nota tadi. Mana dia? Ni, kat sini. Ni ada dalam buku teks nah. Kekurangan hormon tiroksina akan menyebabkan kadar metabolisme rendah, tidak tahan sejuk, perkembangan fizikal dan macam-macam lagi lah. Dan goiter kat sini. Ni goiter. Goiter ni yang ni lah. Goiter. Okey, so disebabkan oleh kekurangan hormon tiroksina. Kita akan tulis yang tu lah. Disebabkan kekurangan hormon apa? Hormon tadi? Hormon tiroksina. Yes, kena hafal ni. Nama-nama hormon ni kena hafal tau. Kekurangan AN tak cukup. Kalau tak hafal payah kot ni. Kalau tengok balik kan. Kalau buat ulang kaji tengok balik kat sini. Macam ni. Pituitari dia ada dua. Hormon antidiuresis dengan pertumbuhan. Thyroid dia ada satu je. Tiroksina. Adrenal dia ada satu juga. Adrenalina. Nama dia pun lebih kurang dengan nama kelenjar. Perasan tak? Thyroid, tiroksina. Adrenal, adrenalina. Okey, pankreas, insulin. Ni untuk gula gula dalam darah tu. Okey, ovari ada dua, testis ada satu hormon. Okey, yang ni kena hafal ni nah. Tengok balik. Okey, seterusnya. Yang ni soalan yang berkaitan dengan kalau hampa tengok tajuk yang ada jadual berkala tu, jadual berkala unsur. Okey, so nyatakan kumpulan bagi atom X, kumpulan bagi atom Y. So cara macam mana kita nak tentukan kumpulan, kita tengok petala tu, petala satu ada berapa, petala dua ada berapa, petala tiga ada berapa biji. Elektron. So kita akan kira dekat situ. Jom kita tengok, kira sama-sama. Okey, bagi tahu cikgu.
Petala pertama, bulatan pertama ada berapa elektron? Ada berapa? Cikgu tak accept tu. Okay, ada berapa petala pertama ni? Ada berapa elektron? Kira pun tak boleh dah. Kira kan ni? Pertama ni. Kau nampak tak? 7 atau 8 lah. 7. Bukan. Yang first ni, bulatan yang pertama. Bulatan yang pertama ada 2. Okey, bulatan yang kedua. Bulatan yang kedua ada berapa? 2 juga. 8. Kira betul-betul ni 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, petala yang ketiga ni, luang kali? 1. Okey, lah ni kita tengok atom Y pula. Petala pertama ada berapa? 2. Petala kedua ada? Yang kedua ada? 8 juga kan? Maksimum dia 8. Okey. Petala ketiga ada? 7. Okey, so yang ni kita panggil susunan elektron dia. 281, 287. Kalau 281, hujung dia 1. 1 ni menunjukkan kumpulan 1. Okey, senang tak? 287 ni pula menunjukkan kumpulan 17. Pasal apa dia bukan kumpulan 7? 7 tu yang duduk dekat mana? Dekat unsur peralihan. 7 tu dekat unsur peralihan. Yang ni adalah unsur yang kumpulan 17. Yang ni 17. Kalau 288 kumpulan berapa? Kalau 288? Kumpulan 18. 18. Kalau 282? 282? Kumpulan 2. Okey, boleh tak? Apakah persamaan bagi kedua-dua atom di atas ni? Apa persamaan dia? Boleh nampak tak? 3 petala. Dia ada 3 petala. Petala ni hak bulat ni lah. Ni bulat 1, ni bulat 2. Kadang-kadang mereka tanya cikgu, petala tu apa dia? Cikgu, petala tu. Okey, jadi petala ni adalah yang bulat. Yang pertama ni petala 1. Yang ni petala kedua. Yang ni petala ketiga. Okey, so kedua-duanya ada 3 petala. Itu persamaan dia. Kedua-duanya mempunyai 3 petala. Petala langit, petala bumi. Tu dia. Okey. Atom manakah yang lebih cenderung untuk menghasilkan ion positif? Maksud dia antara 281 dengan 287, hak mana yang dia akan bebaskan 1 elektron? Yang mana? Yang mana? Bila dia buang 1 elektron, dia akan jadi positif lah. X ke Y? X. Sebab dia kat luar dia ada 1 kan? Kat luar dia ada 1, dia akan buang lah yang tu nak bagi dia lebih stabil lah. So jawapan kita adalah atom X. Berikan sebab bagi jawapan anda. Pasal apa kita kata atom X? Kerana ia cenderung untuk membebaskan 1 elektron valence. Valence tu maksudnya hak paling luang lah. Hak paling luang sekali. Okey. Kalau hak ni elektron valence dia 1. Kalau atom Y ni berapa elektron valence dia? Maksudnya hak petala yang terluang sekali berapa? Berapa bilangan elektron hak paling luang? Ada? 7. So kita jawab kat sini jawapan dia 7 lah. Berapakah bilangan elektron valence bagi atom Y? 7. Macam tu. Boleh tak? Boleh. Elektron valence ni adalah elektron yang paling luang sekali. Yang duduk di petala paling luang. Okey, dan seterusnya cikgu rasa yang terakhir kot. Malam ni cikgu buat sampai kat sini saja kot. Okey. Yang ni tajuk tenaga nuklear. Belajar dah tahun lepas nah. Tahun lepas belajar dah. Rajah menunjukkan nukleus uranium 235 yang dihentam oleh zarah P.
Okay ni Zarah P ni kecil lah. Tapi bila dia hentam dekat uranium kan terbelah dua. Jadi hantaman tersebut telah membebaskan 2 nukleus kecil dan 3 Zarah P. Maksudnya tadi Zarah P ada 1, sekarang dah jadi 3 biji. Dia bertambah. Namakan proses yang ditunjukkan dalam raja. Okey, nama dia pembelahan nukleus. Ini ada dalam tajuk tenaga nuklear. Nanti baca balik nah. Soalan B, apakah Zarah P? P ni apa dia yang dia gunakan ni untuk nak bedil uranium ni? Nama dia ialah neutron. Neutron bukan Jimmy Neutron lah. Nama dia neutron. Okey. So nyatakan satu kepentingan proses tersebut. Bila dia belah macam ni dia akan menghasilkan banyak tenaga haba. Betul tak? Dia akan menghasilkan banyak tenaga haba. Dan tenaga haba itulah yang akan digunakan untuk nak menjana tenaga elektrik. Nak bagi dapat banyak tenaga elektrik. Okay, nah. Jadi kita tengok satu kepentingan proses tersebut adalah untuk menghasilkan haba bagi menjana tenaga elektrik. Yang tu jawapan dia, menghasilkan haba. Kenapa nak menghasilkan haba? Sebab nak jana tenaga elektrik bagi banyak. Okay, nah? Okey, seterusnya. 1 daripada 3 Zarah P boleh membelah atom uranium 235 yang lain dan membawa kepada tindak balas berterusan. Maksud dia kat sini, Zarah P ni ada sebiji. Dia bedil, pecah 2, lepas tu keluar lagi 3 Zarah P. Dan 3 Zarah P ni pula dia akan bedil lagi, dia akan pergi hantam lagi uranium 235 yang lain pula. Dan berterusan lagi. So apa nama dia? Tindak balas tu namanya ialah tindak balas. Tindak balas apa? Siapa tahu? Tindak balas apa? Berantai. Pandai. Tindak balas berantai. Maksudnya dia berterusan. Di manakah proses ini berlaku? Maksudnya pembelahan nukleus tu boleh berlaku di mana? Kalau kita buat kata macam negara-negara yang orang kata model lah, yang canggih-canggih itu daripada tenaga nuklear kan, proses tenaga nuklear mereka tu. So kat mana proses tu dilakukan? Di mana? Di mana? Di dalam? Reaktor nuklear. Di dalam reaktor nuklear. Reaktor nuklear tu kecil ke besar? Reaktor nuklear kecil ke besar? Agak-agak kecil ke besar? Mestilah besar kan? Betul tak? Okey. Ada soalan nak tanya tak? Ada tak soalan nak tanya? Okey, kita habis awal sikit malam ni 10.20. Tak apa kau no? Okey no? Okey tak? Okey. Semua okey Buat catatan tak? Buat alhamdulillah. Okey, insya-Allah kalau tak ada apa-apa cikgu akan stop dulu. So cikgu ucapkan ribuan terima kasih kepada semua anak-anak pelajar yang masih setia bersama sampai ke penghujungnya. Dan juga terima kasih kepada guru-guru yang bersama-sama dengan kita pada malam ni, yang turut-turut samalah tengok apa yang kita belajar nah. Okey. Jadi tadi cikgu dah bagi nombor telefon. Siapa yang sempat dah ambil nombor telefon cikgu tadi? Ya, sama-sama Cikgu Ramu. Thank you nah masuk malam ni. Okey. So nombor telefon cikgu 012 983 94 69. Okey.